Okey, hai semua. So hari ini kita akan belajar mengenai tajuk geografi. Okey, sebelum tu saya akan perkenalkan nama saya Siti Suhada ataupun boleh panggil saya Cikgu Su. Jadi saya akan ajar kamu untuk subjek geografi tingkatan 3. Jadi untuk subjek tingkatan 3 geografi, hari ini kita akan masuk bab yang ke-8, iaitu bab tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Jadi saya rasa kamu pun tak pernah tengok muka saya sebelum ni dekat video kan? Tapi tak apa, saya akan lepas ni kamu akan nampak muka saya selalu dekat video YouTube e-learning Pusat Tuition Malaya. Okey. Jadi hari ni kita akan belajar mengenai tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Okey, sebelum ini kita dah belajar mengenai tumbuhan dan juga hidupan liar di Malaysia. Okey, sekarang kita belajar di dunia. Maksudnya di dunia yang besar. Okey. Okey, yang pertama iaitu gurun panas. Okey, sebelum tu untuk tajuk ini, okey, dia ada 4 kawasan ataupun 4 benda yang kamu kena tahu. Jadi sebelum itu, okey, apa yang kamu akan dapat dalam tajuk ini? Okey, yang pertama, kamu akan kenal pasti ataupun kamu akan mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang ada di dunia. Okey, jenis tumbuhan. Yang kedua, kamu akan tahu mengenai jenis-jenis haiwan ataupun haiwan liar yang ada di di dunia. Okey. Kemudian dalam tajuk ini juga kamu akan tahu mengenai ciri-ciri tumbuhan ataupun ciri-ciri haiwan yang ada di dunia. Okey. Yang pertama sekali kita akan pergi kepada gurun panas. Untuk tajuk ini ada 4, iaitu gurun panas, hutan daun luruh sederhana, yang ketiga hutan konifer, yang keempat hutan monsun tropika. Okey, yang pertama iaitu hutan panas. Okey, bila bercakap pasal panas, apa yang kamu tahu? Panas kan? Okey, so yang pertama, tumbuhan yang ada di gurun panas ini, dia jenis tahan panas. Sebab apa kena tahan panas? Kalaulah tumbuhan dekat gurun panas ni tak tahan panas, so apa akan jadi? Mestilah pokok pun akan jadi layuan gitu. Okey, lepas tu yang kedua. Yang kedua itu ciri dia adalah pokok jenis xerophyte. Xerophyte ni adalah sejenis pokok yang boleh hidup di kawasan panas, iaitu dia sesuai dengan kawasan gurun panas. Okey, yang ketiga, ciri dia adalah jenis berakar panjang. Sebab apa? Tumbuhan yang ada dekat gurun panas ni dia jenis berakar panjang. Sebab yang pertama adalah dia untuk menyerap air. Kalaulah tak menyerap air, so dia tak akan berlaku proses ataupun dia tak akan berlaku pertumbuhan yang sebaiknya, sebab di gurun panas kan. Yang keempat, dia jenis berkulit tebal dan juga tahan kemarau. Sebab apa dia kena tahan kemarau? Sebab kita tahu kalau di kawasan gurun panas, adakah ada air? Mungkin ada air kan, tapi kuantiti ataupun jumlah air yang ada tu terlalu sedikit. Jadi kalau pokok yang ada dekat gurun panas ni tak tahan panas, tak tahan dengan keadaan kemarau, so pokok-pokok pun tak ada yang dekat sana, betul tak? Jadi contoh pokok yang kamu tahu dekat yang boleh hidup di kawasan gurun panas yang kita semua dah tahulah kan. Contohnya macam pokok kaktus kan. Kemudian antara negara-negara yang mengalami gurun panas, apa dia? Yang pertama, saya rasa kamu pernah dengar, iaitu gurun Thar. Mesti pernah dengar kan? Yang kedua iaitu gurun Sahara. Kemudian dari segi hidupan liar, dia ada jenis hidupan jenis nocturnal. Nocturnal ni adalah
kehidupan yang dia bergerak ataupun dia berjalan di waktu malam sahaja. Okey, kemudian dia jenis binatang yang sembunyi di dalam lubang. Sebab apa dia sembunyi dalam lubang? Kalau dia tak sembunyi waktu yang ataupun keadaan yang panas, di gurun panas kan, takkanlah seekor binatang tu dia nak pergi terdampur kan dekat kawasan panas-panas, betul tak? Okey, kemudian kalau dekat gurun panas, semestinya kita akan kita akan tengok mengenai ataupun kita akan melihat unta, ataupun bila nak puasa kan, kita akan selalu tengok ada unta berjalan-jalan, betul tak? Ada iklan kan? Okey, kemudian bila tengok unta, apa yang kamu akan nampak? Dia nampak bonggolan, betul tak? Okey, bonggolan. Apa kepentingan bonggolan di unta? Maksudnya bonggolan yang ada dekat unta tu adalah untuk unta tu menyimpan air. Okey, kemudian antara selain daripada unta, okey, binatang apa lagi yang ada? Dia ada kala jengking. Okey, hi guys, kita sambung yang kedua, iaitu hutan daun luruh sederhana. Okey, untuk hutan daun luruh sederhana, okey, kita ada yang pertama, ciri-ciri dia. Okey, yang pertama iaitu daun yang nipis. Okey, kita tahu hutan daun sederhana ataupun untuk hutan luruh sederhana ni, kita tahu luruh. Okey, bila musim luruh ataupun bila berlakunya kejadian bunga luruh ke, daun luruh ke kan. Okey, dia sinonim dengan negara-negara yang sejuk, betul tak? Okey, jadi yang kedua iaitu batang pokok jenis kulit tebal. Okey, kita tahu sinonimnya kan. Okey, sinonimnya bila kita pergi travel dekat negara-negara yang sejuk, kita akan pakai jaket yang tebal, betul tak? Okey, sebab apa kita pakai jaket yang tebal? Sebab keadaan cuaca. Okey, dia sama dengan batang pokok kulit yang tebal. Sebab dia pokok-pokok pun bila pokok keadaan yang sejuk, so dia tak sesuai untuk sesuatu ataupun dia tak sesuai untuk apa orang kata pertumbuhan lah kan. Okey, kemudian jenis dia iaitu jenis daun yang luruh. Okey, kita ambil contohnya macam dekat negara Jepun. Okey, kita ada apa lagi dekat negara Korea. Okey, kita ada, kamu pernah tengok tak macam bunga sakura yang luruh kan? Seperti macam itulah. Okey, kemudian dia ada beberapa jenis pokok. Okey, antaranya adalah pokok oak. Okey, oak. Okey, yang ketiga. Okey, kita masuk yang ketiga. Okey, iaitu hutan monsun tropika. Okey, dalam tumbuhan semula jadi yang ada di Malaysia. Okey, di Malaysia pun ada hutan monsun tropika. Kita dah belajar sebelum ni kan? Jangan kata tak belajar. Okey, kemudian apa ciri-ciri bagi tumbuhan di hutan monsun tropika? Okey, yang pertama, jenis jarang dan berlapis. Sebab apa jarang dan berlapis? Sebabnya, sebab apa? Sebab pokok-pokok yang ada di monsun ataupun yang ada di hutan-hutan selalunya dia tak padat sangat, betul tak? Okey, kemudian yang kedua, cirinya adalah pokok yang jenis tinggi dan juga lurus. Okey, berapa ketinggian dia? Berapa kelurusan dia? Okey, ketinggian dia antara 20 hingga 30 meter. Panjang bukan? Okey, panjang kan? Okey, yang ketiga iaitu jenis lantai hutan yang padat. Okey, bila kita tengok sama ada di bukit-bukit. Okey, contohnya kalau kamu nak balik kampung melalui highway, okey, di highway utara selatan. Okey, kita ambil contoh utara selatan. Okey, kamu perasan tak di bahagian bawah banyak pokok-pokok, betul tak? Okey, so dia boleh dikaitkan iaitu dengan hutan yang padat di bahagian bawah. Okey, sebab apa? Sebab air hujan dia akan jadi laluan air hujan, bukan? Okey, kemudian contohnya, okey, contoh pokok yang ada
di hutan monsun tropika. Okey, contohnya apa? Okey, contohnya pokok jati. Okey, contohnya pokok cendana ataupun pokok mahagoni. Okey, ketiga-tiga pokok ni saya percaya kamu pernah dengar, betul? Okey, contoh daripada pokok jati, dia boleh buat apa? Kita boleh buat perabot, betul tak? Okey, daripada pokok mahagoni, okey, kita juga boleh buat perabot. Selalunya perabot daripada kayu jati adalah lebih mahal, betul tak? Okey. Kemudian di hutan monsun tropika juga dia ada haiwan-haiwan liar. Okey, apa ciri-ciri yang ada dekat haiwan-haiwan liar ni ataupun apa ciri-ciri haiwan yang ada di hutan monsun tropika? Okey. So, yang pertama adalah haiwan yang ada dekat hutan monsun tropika ni jenis haiwan yang bersaiz besar. Okey, dan juga jenis yang berkedut. So, bila bercakap pasal haiwan yang saiz besar, apa yang kamu fikir? Mestilah seekor harimau, si belang, betul tak? Okey. Kemudian yang kedua, okey, iaitu haiwan yang jenis herbivore dan juga carnivore. Okey, haiwan yang jenis carnivore iaitu haiwan yang makan daging, betul tak? Okey, yang kedua iaitu haiwan yang jenis herbivore iaitu haiwan yang makan tumbuhan. So kita tahu dalam hutan, okey, banyak pokok-pokok. Jadi bila dah banyak pokok-pokok, so dia akan menjadi salah satu sumber makanan untuk haiwan-haiwan yang ada dalam ni, betul tak? Okey, yang seterusnya. Okey, contohnya macam tadi saya dah bagi macam harimau, apa lagi? Binatang-binatang liar yang ada dalam hutan. Contoh kita ambil macam haiwan gajah. Gajah kan besar, betul tak? Okey, kemudian okey, yang keempat, okey, ataupun yang terakhir untuk tajuk tumbuhan semula jadi. Okey, yang keempat iaitu hutan conifer. Ini juga saya percaya kamu dah belajar, betul, sebelum ini dalam tajuk tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, sekarang kalau di dunia, okey, kita tengok apa ciri-ciri dia. Okey, yang pertama, okey, kita tengok spesies yang sedikit tumbuh. Okey, maksudnya tumbuhan yang ada di hutan conifer ni adalah tumbuhan yang tidak padat. Sebabnya dia jenis tumbuhan yang yang tumbuhnya jarak ataupun yang jenis tumbuh jarang. Okey, kemudian dia jenis malar hijau. So kalau tumbuhan yang jenis malar hijau iaitu tumbuhan yang jenis segar-segar, betul tak? Okey. Kemudian yang seterusnya, ciri yang seterusnya iaitu jenis pokok lurus dan tinggi. Okey, tadi kita belajar untuk hutan monsun tropika, dia jenis hutan yang tinggi dan lurus juga, betul tak? Okey, tapi untuk hutan conifer, dia jenis pokok lurus dan tinggi, iaitu ketinggian dia kira-kira 40 meter. Bayangkan 40 meter panjang mana. Okey. Kemudian dia jenis akar yang pendek. Okey, so kita berbalik kepada hidupan liar. Okey, hidupan liar untuk hutan conifer. Okey, dia jenis ada haiwan yang jenis berbulu tebal. Okey, kalau haiwan yang jenis berbulu tebal, so apa yang anda tahu, apa yang anda ataupun yang kamu fikir binatang yang berbulu tebal, apa dia? Contoh macam beruang kan. Okey, contohnya kita tengok macam iklan kan. Iklan ada satu ubat gigi, ada gambar beruang, bukan? Okey, kemudian haiwan-haiwan yang berbulu tebal ini dia lebih aktif di musim apa? Dia aktif di musim panas. Okey, habislah untuk 4 tajuk. Okey, 4 tajuk di dalam tajuk tumbuhan semula jadi dan juga hidupan di dunia. Okey, untuk tajuk ni saya pasti lepas pada kamu dah belajar, kamu akan mengetahui apa ciri-ciri tumbuhan ataupun apa ciri-ciri haiwan yang ada di gurun panas. Apa ciri-ciri tumbuhan yang ada di
hutan monsun tropika. Dan juga saya pasti lepas pada kelas ni kamu akan tahu, okey, kamu akan tahu dekat negara mana ataupun dekat tempat mana ada gurun panas, betul tak? Okey, ataupun kamu akan tahu dekat negara mana ataupun tempat yang sejuk, contohnya macam Korea, betul tak? Okey, so guys, jangan lupa untuk subscribe. Okey, subscribe e-learning, ataupun korang boleh share, okey, boleh share video ni, ataupun kamu boleh, ataupun you all boleh share bersama dengan kawan, boleh share di sekolah kan, ataupun korang boleh share dekat, sekarang kan dah banyak you all kan famous dekat Instagram kan, so korang boleh share dan subscribe di YouTube e-learning PTM. Okay,